Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dikasihi saudara pengacara, yang berhormat Dr. Halimah selaku Esko Pendidikan Kerajaan Negeri Selangor, yang berbahagia Profesor Dr. Haji Anwar Haji Ahmad, Naib Chancellor Universiti, Profesor Dr. Kafilah Haji Din, JNC Akademik, Saudara Muhammad Sulaiman, Pendaftar Universiti, ahli-ahli panel, Profesor Dr. Sufyan dan YB Budiman, staf-staf kepimpinan kanan universiti dan saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam rangka perbincangan berhubung dengan topik pendidikan melahirkan kepimpinan masa hadapan. Apabila saya di-approach oleh Hajah dan Asril untuk mempengusikan pertemuan kita pada pagi ini, saya telah diberitahu tentang latar belakang kepada program kita dan hasrat yang hendak kita adakan pada masa-masa hadapan. Mereka mengatakan kita akan buka dengan menjemput sama ada daripada Kerajaan Negeri Selangor ataupun daripada UMNO, daripada Kerajaan Pusat dan sebagainya. Saya secara peribadi memang seronok dengan cadangan itu. Saya nak relate satu pengalaman saya yang cukup mengagumkan saya. Tahun 87, saya bersama dengan saudara Kamaluddin Jaafar, Datuk Kamaluddin Jaafar, pergi ke Sudan dan satu conference ketika itu dipanggil National Front, kepimpinan Dr. Hassan Turabi, iaitu pemimpin besar opposition di Sudan. Dalam mesyuarat agung perhimpunannya itu, dia memanggil Perdana Menteri, iaitu Sadiq Al-Mahdi ketika itu, menghadiri mesyuarat agung parti opposition. So you can imagine the Prime Minister was there dengan entourage-nya dan mendengar ucapan ketua opposition membantai Perdana Menteri. Dalam seperti ini, the Prime Minister was the guest of honor, and quite naturally being in the opposition, dia bantai government. Lepas itu, tea break, minum, ketawa, joke, apa semua, Perdana Menteri pun berlepas. So saya bertanya kepada rakan-rakan saya, this is something unheard. Well, this is our tradition. We respect our leaders, we respect difference of opinion. Jadi cuba sudah bayangkan parti pembangkang menjemput Perdana Menteri, ataupun PAS menjemput Datuk Najib, ataupun PKR dan DAP menjemput Datuk Najib. Cuba bayangkan, ataupun PAS, ataupun DAP, ataupun UMNO menjemput Anwar Ibrahim ke Ustaz Hadi ke. Cuba sudah bayangkan, benda ni berlaku di Sudan. Jadi apabila Asri dan Hajah menyatakan kita nak invite, saya cukup seronok sekali. We must develop this culture. Culture di mana kita menghormati perbezaan pandangan. Saya bukan nak perbetulkan apa yang Prof. Anwar kata tadi di Universiti Awam. Sebab Prof. Anwar dia cukup muda, 10 years difference dengan saya. Jadi dia memberitahu saudara-saudara zamannya. Zaman saya di Universiti Melaya, semua orang boleh masuk. Ketika itu, saya masuk Universiti Melaya tahun 70. Dr. Mahathir pergi bucak, opposition Datuk Asri pergi bucak, Yusof Rawa pergi bucak, Lim Kit Siang pergi bucak, atas platform yang sama. Tak ada perbezaan. Semua diberi kebebasan untuk menyatakan pandangannya in a very friendly manner. Benda ni tidak terjadi selepas tahun 80-an yang tidak dibenarkan. Mereka yang datang daripada latar belakang politik yang berbeza. This is very unfortunate dari segi perkembangan
budaya, ilmu dan sebagainya. Jadi kalau zaman dahulu boleh dibenarkan orang berbeza pandangan dan sebagainya, sharing. Dia duk ketawa pun sama dia. Kita di luar ni duk rasa pelik. So inilah yang apa ni merupakan tempat percambahan pemikiran. Dan di situ kita boleh bertanya dan mendapat pandangan-pandangan yang ikhlas. Sorry for the digression a little bit. Saya masih ingat dalam satu forum yang hadiri oleh Yusuf Rawa dan Tan Sri Kadir Yusof, who was then the Minister of Law and Attorney General. One student stood up and asked Tan Sri Kadir, when is UMNO going to implement hudud? Ini tahun 71 lagi. He stood up. Dia kata, I'm a politician. I want to be a minister forever, if possible. The people do not demand hudud, then why should I implement? But if everybody implements, everybody asks for it, and I want to maintain my position, I will implement it. It's very simple politics. Iaitu bila masyarakat nak, dia nak duduk situ, dia akan buat. Itu jawapan dia. Jawapan a very, ikhlas lah sebagai seorang politician. Dia tu tak ada orang nak. Demandnya terlalu kecil. Kalau demand besar, kami nak terus jadi minister, kami akan buat. Okay, sorry for the digression a little bit. Okay, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kepada sahabat-sahabat kita, khususnya YB dalam kesibukannya, bersedia menerima undangan kita ke sini. Sahabat lama saya, Profesor Dr. Sufian, yang berhormat Encik Budiman, izinkan saya perkenal sedikit saja, kita tak nak ambil masa. In the first place, YB tak saya perkenal lah, semua dah kenal dah. Dah berapa puluh kali dah YB sini, jadi second home dia di sini ni. Anyway, YB adalah seorang latar belakangnya seorang doktor perubatan, terlibat dalam politik mewakili PAS dan berada dalam kerajaan, dah penggal kedua sebagai Exco Pendidikan. Dr. Sufian, Profesor Sufian adalah seorang pensyarah yang very senior, prolific writer, banyak tulisan-tulisannya dari UKM. Sekarang ini mengikuti jabatan Ketua Pusat Kajian Komuniti di UKM. YB Budiman adalah YB UMNO termuda dalam Dewan Undangan Negeri. Baru 41 tahun, katanya isteri seorang, anak seorang. Setakat ini. Itu bahasa yang dia beritahu kepada saya. Pendidikannya very interesting. Dia kata dia sekolah biasa je di kampungnya, sampailah masuk Universiti UKM, memperoleh BBA dan mendapat masters dari UPM. Sekarang masih meneruskan pengajian PhD-nya di UKM. Dalam parti, beliau adalah naib ketua bahagian di tempatnya. Sebelum ini pernah bekerja sebagai pengurus di Telekom Malaysia. Okey, itu sedikit pengenalan kepada rakan-rakan kita ahli panel. Format yang kita akan gunakan dalam pertemuan ini ialah saya akan membicarakan sedikit tentang pendidikan di Malaysia. Tak banyak pun. Umumnya. Lepas tu kita minta ahli panel untuk respon 5 minutes each. Pada topik umum saja dulu. What they have in their mind. What they really want to say. Lepas itu kita pergi round yang kedua. Saya selaku moderator akan mengemukakan soalan-soalan kepada ahli panel kita dan mereka menjawab. Lepas tu round ketiga saya membuka ruang dan peluang kepada saudara-saudara untuk bertanya. Dan insya-Allah apa jua yang terbuku di fikiran nak tanya, inilah peluangnya. Terutama exco kita ada, pakar pendidikan kita ada, rising star dalam UMNO Selangor pun ada. So insya-Allah mereka ini akan membantu kita memperjelaskan apa yang kita rasa kurang jelas ke dan sebagainya. Okey, terima kasih. Jadi izinkan saya sedikit membincangkan tentang pendidikan kebangsaan. Seperti yang kita maklum,
kerajaan telah mengeluarkan guideline pendidikan yang baru sebagai menjawab cabaran atau tantangan perubahan zaman. Dunia berubah dan kita tidak boleh tak berubah. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Dan kerana itulah, maka telah dibuat satu revision ataupun guideline baru yang tebal kalau saudara baca. Baca nak memahami pun quite mind-boggling. Tapi itulah hasrat pemerintah. Kerana apa? Kerana negara kita, mengikut laporan, adalah tercorot ke posisi 56, tidak silap saya, daripada 63 negara. Jadi cuba kita bayangkan kalau kita dalam kelas kita 63 orang, kita nombor 56. So meaning that we are very poor dari segi pencapaian akademik. Dan negara-negara jiran telah mengatasi kita. Jadi, dan yang menariknya, 2 minggu sudah, suatu report terbaru telah keluar yang meletakkan South Korea dalam posisi nombor 1 sekarang. Living, Finland, dan sebagainya. Sebelum ini negara Skandinavia terkedepan, jauh meninggalkan orang lain. Report terbaru meletakkan South Korea number 1. Cuba saudara bayangkan, South Korea was at par with us in early 60s. Hebat South Korea, tak kita sebutlah dia belajar hoki daripada kita, okay, dia pandai hoki. Pandai daripada kita. Dia belajar sepak takraw daripada kita pun dia boleh mengalahkan kita. Dia baru pick up badminton baru ni pun dia dah champion. Sekarang nombor 1 pendidikan di dunia, which was released 2 weeks ago. I mean, how could it be? Daripada tidak ada apa, kepada nombor 1. Sistem pendidikan terbaik. And it's in their language. Tak ada tukar pada bahasa Inggeris pun. Dalam bahasa mereka. Dan universiti-universiti mereka, improving position dari segi pencapaian atau ranking. Moving up, moving up, moving up. Jadi dalam konteks inilah, kita merasakan bahawa kenapa terjadi keadaan yang demikian kepada negara kita. It is a cause of concern to all. Dan saya bertemu dengan anak murid saya minggu sudah. Dr. Marzuki, setiausaha politik kepada Tan Sri Mahyudin. And I was talking being my former student, very close, rapat. Anak murid saya di UIA dulu, PhD Political Science di ANU. So dia menceritalah bagaimana kita terpaksa bekerja dan sebagainya. Dan dia kata, kan kita tengah pening dengan HOTS, higher order thinking skills. Saya kata, you are left behind if you are still talking of HOTS. Di UK sekarang, dah ada pendekatan baru which they just call creative thinking. Mudah je nama. Which is better than HOTS. Ya ke dia kata. Jadi, dia tengah bergelombang nak itu HOTS ni, dah ada yang baru. Jadi, inilah dunia pendidikan berubah dengan cepat sekali dan kalau kita tidak mampu untuk adjust, dan tidak ada keberanian politik dan sebagainya, maka kita akan terus ketinggalan. Jadi, kalau kita perhatikan, banyak perkara-perkara yang kita buat di aborted akhirnya, kerana perancangan-perancangan yang tidak begitu kuat, teguh, solid dan sebagainya. Jadi, ini adalah di antara beberapa perkara yang sedang berlaku dalam konteks pendidikan negara. Dan seperti yang kita nyatakan, kerajaan telah berusaha semampu mungkin dengan memperkenalkan guideline baru dan sebagainya. Dan guideline baru ini pun, kalau diperhatikan, sudah lari daripada falsafah pendidikan negara yang digubal oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan diluluskan ketika Datuk Najib menjadi Menteri Pendidikan. Dengan falsafah untuk melahirkan insan yang berguna, berketerampilan, skillful, spiritually strong dan sebagainya.
dalam yang baru ini dah tak ada dah, tak sebut dah itu. So now we do not know which one is the philosophy of pendidikan yang kita pegang. Jadi dengan apa tu sedikit gambaran seperti itu, saya bukanlah, I'm not that pessimistic that we are entering 21st century. Memang 21st century ini memerlukan cabaran dan banyak perkara yang perlu kita accomplish. Jadi dengan sedikit pengenalan seperti itu, saya nak minta ahli panel kita respon 5 minutes. What should you have in mind actually? Saya nak mulakan siapa dulu? YB nak mula dulu ke YB? Just 5 minutes for you to say whatever you want to say about. Okay, YB. YB Dr. Halimah minta you dulu lah. Okay, do. Okay ya? Okay, start. Okay. I give 5 minutes. Okay. Ya, penganjur takut kalau berdiri jadi ceramah politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, pengerusi, rakan-rakan panel yang saya kasih sekalian. Seperti yang disebut tadi, saya hadir selaku wakil rakyat yang paling muda Barisan Nasional. Dalam kesekian kesibukan rakan-rakan yang lain, saya meluangkan masa untuk hadir. Dan saya akan hadir, rakan-rakan sekalian, adik-adik sekalian, sebagai bukan individu yang punya kajian akademik daripada segi pendidikan. Saya hadir berdasarkan pengalaman hidup yang mana saya ini adalah produk kepada sistem pendidikan tempatan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah saya bersekolah di sekolah kampung, sekolah kebangsaan. Saya sekolah menengah juga di sekolah kampung, juga di kawasan. Dan saya bermula dengan sistem pendidikan yang paling bawah, sijil politeknik. Kemudian dengan diploma politeknik, dan kemudian dengan ijazah pertama Universiti Kebangsaan, dan kemudian saya melanjutkan di peringkat sarjana Universiti Putra, dan kemudian saya meluangkan masa untuk di bidang peringkat Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman ini, saya khususkan dan saya fokuskan beberapa hujah saya. Pengerusi profesor menyebut tentang pandangan saya, apa yang ada dalam pemikiran saya. Saya melihat begini. Kita kena terima hakikat bahawa dalam keadaan ini, sistem pendidikan kita sangat-sangat dipengaruhi dengan daripada segi latar belakang kaum. Ada Melayu, ada Cina dan ada India. Dan juga sistem pendidikan kita, sama ada kita setuju ataupun tidak bersetuju, sangat-sangat dipengaruhi daripada segi sejarahnya. Macam mana dasar pendidikan British kepada orang Melayu, dasar pecah perintahnya kepada sekolah vernacular Cina dan India, dan kemudian dasar-dasar yang lain. Dan kalau kita melihat dalam kaedah yang paling mudah ialah, pada saya, daripada segi politiknya, kita nampaknya tidak bersedia mengorbankan ciri-ciri kaum. Dalam masa yang sama, kita juga mahukan suatu perkara yang lebih besar daripada itu. Maksudnya, kalau dia sekolah Cina, dia dengan tidak mahu sama sekali mengenepikan apa yang ada dalam sistem pendidikan sekolahnya. Kalau dia daripada sekolah India, sekolah Tamil juga yang sama dan juga kebangsaan yang sama. Jadi saya bersetuju perkara ini hanya boleh berlaku dengan political will, keazaman politik yang sangat tinggi. Dan kalau melihat kepada suasana politik pada hari ini, ini seronok. Dekat kedai kopi orang bercakap pasal politik, dekat masjid orang bercakap pasal politik, dekat pasar orang cakap pasal politik. Dan saya melihat bagaimana keazaman politik ini harus berlaku, sedangkan dalam masa yang sama, kita belum berani lagi untuk mengurangkan hak-hak kita. Ini persoalan. Dan persoalan ini ditambah lagi dengan suasana-suasana politik. Yang saya melihat, suasana politik ini sangat besar je mempengaruhi sistem pendidikan. Walaupun kita tahu, tidak kiralah sama ada negeri ini ditadbir oleh kerajaan pakatan, sama ada di peringkat pusat oleh kerajaan Barisan Nasional, pada saya, para pembuat dasar sangat faham bahawa pendidikan ini akan mencorakkan masa depan. Sama.
Kalau kerajaan Barisan Nasional mahukan dianya membawa kebaikan, saya fikir kerajaan pakatan juga begitu. Daripada segi asas, daripada segi niat, daripada segi asrat. Tetapi persoalannya dengan realiti-realiti politik ini, sejauh mana political will kita mampu untuk melaksanakan perkara ini. Saya ingat saya mencetuskan yang itu dulu. Pak Ustaz. Saya minta Prof. Sufian kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Pertamanya saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya bersama-sama dengan ahli panel yang berhormat. Dan merujuk kepada soalan daripada pengurusi profesor, saya melihat bahawa kepimpinan itu adalah satu bentuk gagasan pemikiran. Ya, gagasan pemikiran. Jadi pendidikan yang ada di Malaysia hari ini pada umumnya membenarkan pembinaan gagasan pemikiran itu. Tetapi mungkin tidak 100% sebebas-bebasnya. Jadi bila bercakap tentang pendidikan di Malaysia yang memberi ruang kepada pembinaan gagasan pemikiran ini, saya teringat tentang dua perkataan, iaitulah idealisme perjuangan. Ya. Jadi dalam dunia pendidikan, pelajar haruslah diberikan ruang seluas-luasnya untuk membina idealisme perjuangan dalam kehidupan dan memimpin masyarakat. Jadi kalaulah kita katakan pemikiran kepimpinan itu disekat ataupun dihadkan, maka tidak wujud idealisme perjuangan. Bagi membina idealisme perjuangan ini, universiti haruslah memberi ruang seluas-luasnya kepada pelajar untuk terlibat dalam co-curriculum. Kalau universiti hanya menekankan soal kemajuan akademik, prestasi akademik yang baik seumpamanya, pemikiran, gagasan pemikiran kepimpinan itu tidak akan lahir selepas daripada mereka keluar daripada universiti. Jadi pada umumnya di Malaysia, saya walaupun saya mendapat ijazah ketiga-tiganya di luar negara, tetapi saya melihat penglibatan diri saya secara pengalaman peribadi di sekolah dan juga rakan-rakan yang berada di Malaysia ini, apabila kita bersama dengan co-curriculum terlibat dalam aktiviti masyarakat, aktiviti pelajar seumpamanya, semuanya akan membina pemikiran kepimpinan. Kerana di sana ada dua lagi bahan untuk membina pemikiran kepimpinan ini. Dia mesti ada dua elemen yang membantu gagasan itu. Pertama, ketokohan, pembinaan ketokohan diri seseorang pelajar. Universiti harus membina ketokohan pelajar ini. Sama ada public speaking dia, kemahiran teknologi dia, selain daripada bidang-bidang yang dia sudah ceburi dalam bidang disiplin, perlu ada elemen multidimensional, bukan saja dari sudut IQ tetapi dari sudut emosi dan juga sosial, dan yang paling tinggi dan juga asas ialah spiritual. Kerana spiritual itulah yang mengikat keseluruhan pembinaan diri, socio-psychological makeup of a person. Jadi itu ketokohan. Yang kedua ialah kepribadian. Jadi kita boleh jumpa orang yang hebat bercakap di atas pentas sebagai pemimpin, tapi kepribadian dia belum tentu menunjukkan dia seorang yang amanah, seorang yang berintegriti, seorang yang tulus dalam pengurusan. Di Selangor, alhamdulillah, saya walaupun dilahirkan di Kedah, dibesarkan di Selangor sejak tahun 62. Duduk di Selangor, kemudian Kuala Lumpur menjadi wilayah persekutuan, saya masih lagi duduk di Selangor, dan saya melihat Selangor ini dalam pemerintahan Menteri Besar seumpamanya, saya melihat gagasan kepimpinan yang dibina semasa, gagasan pemikiran kepimpinan yang dibina di masa universiti itu sebenarnya telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berbeza-beza, yang mengikut parti-parti politik seumpamanya, berbeza ideologi, tetapi asas kepada pemikiran kepimpinan ini mestilah ada idealisme perjuangan, kemudian dipupuk dengan nilai-nilai yang baik. Misalnya seorang pemimpin yang berintegriti, yang tulus, maknanya tidak pecah manah, yang membawa contoh tauladan yang baik kepada
kepada anak buah, khususnya kalau ibu bapa maknanya menunjuk contoh yang baik kepada anak-anak. Kalau dalam masyarakat menunjukkan contoh yang baik kepada ahli-ahli masyarakat. Kalau sebagai pemimpin komuniti menunjukkan contoh-contoh yang baik dalam komuniti itu. Jadi pada umumnya saya melihat pendidikan di Malaysia ini membenarkan proses membina gagasan pemikiran untuk sesuatu kepimpinan, tetapi kadang-kadang lebih terdorong kepada satu-satu lorong sahaja. Kadang-kadang memaksa pelajar untuk menerima satu lorong sahaja. Dan ini satu benda yang sebenarnya tidak harus berlaku dalam sebuah universiti. Mana-mana universiti dalam dunia maupun di Malaysia. Jadi apabila kita cuba lorongkan narrow-minded the person, indoctrinate pelajar ataupun dalam satu-satu lorong saja, dia tidak membantu membina idealisme perjuangan. Dan idealisme perjuangan dalam pemikiran kepimpinan ni dia tidak mesti kekal di dalam sepanjang hidup. Dia boleh berubah. Semasa universiti boleh jadi pemikiran kepimpinannya begini. Bila dia keluar universiti, dia boleh berubah. Kerana kepimpinan ini satu benda yang dinamis. Dia tidak statik, dia tidak rigid, dia tidak jumut. Dia boleh berubah mengikut suasana yang kondusif di mana tempat dia berada. Jadi mungkin pagi ini saya bercakap sedikit tentang konseptual, tentang abstrak, tetapi permulaan kepada pemikiran kepimpinan itulah dia mesti bermula dengan idealisme perjuangan dan dibahagi kepada dua bahagian, ketokohan diri manusia dan kepribadian manusia yang melengkapkan untuk seseorang menjadi pemimpin yang baik. Saya kira itu untuk permulaan ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baiti washabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha, moderator dan panelis yang berhormat Tuan Budiman dan Sungai Panjang. Dulu Sungai Panjang tu mantan besar. Adalah peluang kata moderator tadi rising star dan kepada Profesor Madya, Dr. Sufian Hussein, kepada Vice Chancellor dan seluruh pimpinan pengurusan tertinggi UNICEF, pensyarah, pelajar-pelajar serta rakan media. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita boleh mengadakan program pada hari ini. Sebenarnya saya walaupun jasad duduk di sini tapi saya tengah bekerja nak pastikan pentadbiran di negeri Selangor yang telah diamanah kepada saya masih berjalan. Sebab itu saya bukan main Facebook tu untuk main-main macam Allah. Ini untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang supaya program saya berjalan seperti biasa. Jadi saya pun tak fokus sangat program hari ini. Bila UNICEF minta duit, tengok okey ke tak okey. Okey lah bagilah dia duit kan. Dia nak bagi apa? Nak maju ke depan, nak upgrade kan sebagai institusi pengajian tinggi di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Dan bila kita kata pendidikan untuk semua, maknanya kita buka. Tapi saya tak nak duduk dekat apa tadi sebab ni wartawan-wartawan dia ambil gambar dia lain cerita. Dia kata UG. Dia kata ini padahal ini adalah satu program bersama untuk membuktikan bahawa sebenarnya pendidikan ni above politics. Yang menjadi susah, yang menjadi payah, menjadikan disebutkan oleh Dr. Sufian tadi narrow-mindedness ini ialah apabila kita mengkotak-kotakkan, menjuzuk-juzuk, mengkecilkan pendidikan itu seolah-olah politik bila apa nama tu, it's not everywhere. This is above politics. So tadi 5 minit dibagi oleh moderator about pendidikan. Saya berkongsi, saya selaku Eksekutif Pendidikan 6 tahun 3 bulan lah.
di negeri Selangor ini, apa yang sebenarnya kita nak capai? Kita dah letak satu wawasan di negeri Selangor. Selangor ini satu muka bumi kecil, sebahagian daripada states di Malaysia. So, kenapa kita, what is it in for us bila kita memberi fokus kepada pendidikan? Yang kita nak capai di negeri Selangor ialah kita nak capai bukan sekadar dikata negeri yang baju, negeri yang kaya, banyak itu, infra bagus dan sebagainya. No. Tetapi kita telah meletakkan satu wawasan, satu visi nak jadikan Selangor ni negeri idaman, budiman, ni idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Ataupun yang disebutkan oleh Datuk Menteri Besar di dalam sidang Dewan Negeri Selangor ketika membentangkan bajet setiap tahun. Iaitu kita nak jadikan Selangor baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, makmur dan diampuni serta diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sampai satu matlamat. What is the process? Pendidikan is the process nak capai satu tempat, satu masyarakat yang boleh memungkinkan negeri itu menjadi negeri yang baik, membangun serta tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dirahmati, dicurahkan rezeki, dijadikan tempat itu harmoni. Cina, India, Melayu, Muslim, non-Muslim, rasa harmoni, rasa kasih sayang, boleh hormat menghormati, tidak benci membenci, tidak mencurigai. Ini yang kita nak capai. Negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Sudah tentulah ini Malaysia, ini saya sebut ni Selangor. Sudah tentulah negara Malaysia sepatutnya begitu. Sebab kita berada di dalam keadaan yang majmuk, masyarakat yang majmuk. Jadi bagaimana kita nak mendidikkan individu-individu atau rakyat di negara kita ini supaya kita boleh capai matlamat tersebut. Kalau kita tidak mempunyai satu wawasan begitu sebagai satu kolektif, maknanya tak payahlah buat sekolah. Belajar seorang-seorang dalam hutan ke dekat gua ke mana-mana, belajar seorang-seorang macam dululah. Zaman The Hunters dulu. Tengok mana buah yang boleh dimakan, buah tak boleh dimakan, tak payah pergi sekolah. Kan? Boleh sihat dan kuat juga. Boleh pergi buat cari makan, boleh itu habis itu, mati habis. Tetapi oleh kerana kita nak capai, kata yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Nawawi tadi, South Korea menjadi number 1 sekarang sistem pendidikan. Dia belajar, biasanya orang Malaysia kan, yang ni kan sepak takraw ni. Tengok-tengok South Korea tak pernah sepak takraw tu pula bila dia belajar teknik tu, dia pula lebih pandai daripada kita. Kenapa? That's the question. So pendidikan is not just dapat sekeping kertas, dapat qualifications, kalau accountancy dia dapat sekeping kertas, lepas itu dia masih lagi tidak boleh berdikari, tidak boleh menyara diri dan keluarganya, dan tidak boleh mengeluarkan keluarganya daripada kepompong kemiskinan. Bahkan kerana mereka ni tidak boleh berdikari, si graduan yang ramai unemployed graduates ini tidak boleh berdikari, mereka pula menjadi beban kepada diri sendiri, keluarga, bahkan negeri dan negara. Jadi what is the purpose of education? Banyak-banyakkan IPT, banyak-banyakkan college universities, banyak-banyakkan segala kursus, lepas itu jadi apa? So kita balik kepada kenapa kita perlu pendidikan. What is education? Apa itu pendidikan? Baik Cina, India, Melayu ke, bila ni dia belajar, lepas tu jadi apa? That is the thing that we have to really faham. Kalau tak, berapa bilion yang dihabiskan setiap tahun. Adakah orang yang telah dididik itu menjadi orang yang lebih berupaya, lebih mampu menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat? Ataupun sebaliknya, kenapa fenomena seorang itu lagi banyak dia belajar, lagi tidak boleh menjaga diri sendiri, lagi perlu something else? Contoh, dadah. Kenapa seorang pelajar perlu dadah? Kenapa seorang artis perlu dadah? Supaya dia boleh perform, supaya dia boleh lagi energetik dan sebagainya. Setengah penyanyi dia kena ambil dadah baru dia ingat dia punya lirik. Setengahnya lepas tu kalau dia tak ambil dadah tu dia Dia tak ingat.
Why? Is this the kind of people that we want to produce? So what is education? Kalau kita telah berjaya melahirkan orang yang menjawat sama ada di dalam sistem kerajaan ataupun swasta, tapi dia pandai kira-kira, pandai kira-kira. Tapi dia kira-kira kalau saya ambil 1% ni kan, orang tak perasan kot, kan? Orang tak perasan kot. Ya, bolehlah bagi anak saya makan lebih sikit dan sebagainya, kan? Is that the kind of people we want to produce? Jadi kita kena tengok balik apa yang sebenarnya kita kata bila kita sebut pendidikan. So, dia punya ni kat atas tu, melahirkan kepimpinan masa depan. Kepimpinan mana? Okey, dapat di dalam negeri Selangor. Menteri Besar, pemimpin. Esko, Adun, pemimpin. Vice Chancellor, pemimpin. Dekan adalah pemimpin. Ketua, apa sini punya? MPP MPP adalah pemimpin. Apa lagi? Ketua kampung adalah pemimpin. Tapi dalam keluarga, di dalam rumah tu sendiri juga, mesti ada kepemimpinan. Seseorang itu sendiri, sama ada dia ibu, adalah juga seorang pemimpin. Pelajar itu sendiri adalah seorang pemimpin. Students in the dorm, in the hostel, juga mesti ada kepemimpinan. Kalau tidak, kita akan ikut. Orang kalau dia boring, dia ambil dadah, dia injek dia sendiri, maka orang lain semua akan ikut. Because you don't have your self-esteem, you don't have your jati diri. So, kita nak mendidik, bolehkah kita melahir seorang insan yang ada daya tahan? The power to say no to something negative, yang membuangkan masa, yang lara, yang destruktif, vandalisme. Macam denggi, saya sekarang ni kena jaga apa pula selain pada Esko Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Budak Insan, dan kena tengok pasal kesihatan pula, denggi. Most of it, bila saya mempengerusikan jawatan kuasa bersama Jabatan Kesihatan dan juga unit kesihatan di PBT, what they're telling me is, denggi ini berkaitan dengan kebersihan. Maknanya kalau ialah yang rumah terbengkalai satu hal lah, itu PBT kena dirikan. Tapi di dalam rumah itu sendiri, dia dah jumpa jentik-jentik dalam kasut. Dalam kasut, dalam apa semua yang dilemparkan. So, kita nak balik, what is education? Kita mesti melahirkan sifat-sifat kepemimpinan, sekurang-kurang memimpin diri sendiri. Apa yang disebut sedikit oleh Prof. Dr. Supian tadi, this is where kita dekat Selangor, YB Budiman pun dah tahu, dia selalu usik dekat depan sidang. Yang kali kena ni tau, jadi duta spice tau. Sebab tu kita kena melatih, mendidik spiritual. How do melatihkan setiap rakyat ni, setiap pelajar ini, mendidik pembangunan spiritual. How? Physical, kena jaga. Kalau dah sihat, kenapa perlu dadah? Nak maintainkan kesihatannya, kecergasannya, dia kena ada sukan. Intelek, begitu juga. This yang sekarang yang berlaku sekarang ini, this is the manifestasi kepada lateral thinking, hormat menghormati. Saya boleh menerima Tuan Budiman yang daripada UMNO, sedangkan saya daripada PAS. PAS ni daripada Pakatan Rakyat lah tahu. Okey. Kenapa? Sebab we exercise lateral thinking. Emosi. Kenapa kadang-kadang orang bergaduh? Keterlaluan. Why? Kerana emosi. Walaupun IQ-nya tinggi, walaupun mungkin dia dapat PhD berapa ke, whatever. Walaupun dia kaya, kalau emosi tidak terjaga, dia boleh menjatuhkan darjat seseorang. S adalah social. Duduk sama-sama, share jalan sama-sama, jambatan sama-sama, bangunan sama-sama, lift sama-sama, surau, masjid sama-sama. Boleh tak kita melahirkan that social skills, that social harmony? That is what pendidikan is all about. It's not just 3M membaca, menulis, mengira, tetapi the implementation of the skills untuk menjadikan seorang insan itu insan yang berguna, insya-Allah. Wallahu a'lam. Syarah ni dia tak sedap tak tinggi. Okey, terima kasih. Itu orang pertama.
kepada ahli-ahli panel kita. Kita dicemberi oleh masa ini hari Jumaat. Sudah Hasri has the right to remind me that we must be time conscious. Okey, sekarang saya masuk kepada round yang kedua, di mana saya akan mukakan beberapa persoalan dan saya beri peluang kepada ahli panel untuk membincangkannya 7 to 10 minutes soalan-soalan ini. Mereka boleh pick any of the questions. Dan lepas itu kita beri ruang kepada saudara-saudara yang nak bertanya apa yang terbetul dalam fikiran. Saya ada beberapa soalan dan saya minta ahli panel perhatikan dan pilihlah mana yang nak dijawab. Sorry, my questions are in English, but there's no problem with the panelists. And similarly with you, you are UNISA students, we are proficient in English. Saya mengambil topik ini, saya melihat secara makro. I'm not going to the micro level. Saya melihat makro, negara, antarabangsa dan sebagainya. Di mana pendidikan diharapkan melahirkan pimpinan masa hadapan dalam segala bidang, ekonomi, politik dan sebagainya. Tapi mungkin politik lebih penting, tapi terpulang kepada ahli-ahli panel kita. My first question is, it has been generally argued that the nature of political leadership of a nation to a great extent is shaped by the educational system of that particular nation. During the heyday of communism, untuk orang yang ingat zaman komunisme, the education system of communist countries was very much influenced by Marxian thought. And the political leadership therefore wholly subscribed to communism. Maksudnya dalam negara-negara komunis, sistem pendidikannya adalah berdasarkan pemikiran Marx, maka kepimpinan negara adalah wholly, keseluruhannya mengambil pemikiran komunisme. Because the educational system was as such. Similarly, the basis of American education system is the promotion of democratic ideals. And this is reflected in the entrenchment of democracy in American political system. Jadi sistem pendidikan di Amerika jelas sekali menekankan cita-cita dan aspirasi demokrasi. Sebab itu orang Amerika semua bercakap demokrasi. Kalaulah presiden dia, calon presiden bercakap benda lain, dia tidak akan dipilih. Because that is what the educational system of America is all about. The question is, what about Malaysia? What are we actually? So, where are we gearing towards to? Our education system ni apa benda? Nah, itu satu soalan. Soalan kedua, the confusion in our educational system results in the confusion of political system in Malaysia. Since the Mahathir era, the country's politics has been chaotic, and so with our education system. What is your view on this? Jadi kalau kita perhatikan sistem pendidikan negara kita, mencetuskan confusion dalam politik negara. Kalau kita perhatikan the last 20 years, it's full of confusion dalam politics. Dalam UMNO, dalam apa, it's reflected. Zaman dahulu ada kestabilannya dan sebagainya. Dan education system ketika itu tidaklah chaotic selepas zaman Mahathir. So what is your view on this? Ketiga, our education system is mediocre, sederhana, to state the least. Therefore, our political leadership is mediocre. The education system must be reformative. Then only you can transform society. Thomas Jefferson was passionate about education. He moved and changed to its betterment, and this eventually was reflected in how Americans look at things, including politics. Jadi kepimpinannya full of reformasi dan tercetus dalam sistem pendidikan. Dan daripada zaman Thomas Jefferson sampai selanjutnya Amerika berkembang. Ini kerana sistem pendidikan. Soalan ketiga, do
educated leaders matter to a nation? Ringkas dia. Do educated leaders matter to a nation? Ini saya membuat sedikit rujukan dan terdapat beberapa artikel, scholarly articles yang ditulis yang mengkaji tentang sistem pendidikan di negara barat dan dunia Asia dan Afrika. The scholars came to the conclusion that education matters to a nation. I'm asking a simple, straightforward question, but I need your elaboration. And finally, soalan terakhir, the world is becoming tougher, more competitive, less forgiving of wasted resources and squandered opportunities. In tomorrow's world, a nation's wealth we derive from its capacity to educate, to attract and retain citizens who are able to work smarter and learn faster, making educational achievement even more important, both for individual and society at large. But has our educational system able to produce leaders who are ready for this fast-changing world? So there are 4 questions here. Saya minta pilih, bukan semua jawab ni. Kau jawab sampai petang kagak tak habis. So you pick which one yang saya kemukakan ini. Saya rasa insya-Allah dengan kepakaran, pengalaman dan sebagainya daripada sahabat-sahabat kita, they will be able to enlighten us dan kita keluar lepas ini dengan rasa lapang dada, kita mendapat jawapan-jawapan dan indication daripada rakan-rakan kita. Jadi saya bagilah peluang sesiapa nak mulakan dengan yang soalan-soalan yang saya bentangkan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Profesor. 7 to 10 minutes. Okey. Apabila Osman Awang ada satu sajaknya, Guru oh Guru, disebut sebagai berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Apa yang saya faham daripada pantun ini? Yang saya faham dari pantun ini ialah sebaik mana pun sistem pendidikan yang kita sediakan, tetapi kalau yang menerima sistem itu, kalau anak murid sekolah, anak murid lah, kalau universiti, mahasiswa lah, tidak ada kekuatan daripada segi mengolahnya. Maksud dia begini, kan? Dia menerima kuliah dengan sekuliah saja. Dia menerima sistem di sekolah dengan sistem pembelajaran biasa saja. Tanpa ada kekuatan dan tanpa ada dia lebih usaha, mungkin daripada segi ketokohan, mungkin daripada segi yang lain, dia tidak akan bawa ke mana. Saya nak berikan satu contoh, satu keadaan yang apabila saya menerima mula-mula untuk hadir ke dalam program ini, mengingatkan saya kenakalan saya zaman mahasiswa. Apa nakalnya saya pada ketika itu? Nakalnya saya, bila kita buat panel, kita letakkan 3 panel pembangkang, lepas tu kita letakkan 1 panel kerajaan. Barisan Nasional. Dan kita melihat bagaimana ahli panel kerajaan pada ketika itu memang dia kena lemak sayur lah. Kan? Pada ketika itu. Maksudnya, pada ketika itu, walaupun orang bercakap akta universiti, kolej universiti mengekang, saya langsung tidak merasa kekangan tersebut. Maksudnya apa? Saya tidak menerima itu sebagai halangan. Siapa saja yang tidak pernah saya berdebat ketika di kampus. Pada ketika itu, yang berhormat Mahfuz, antara bintang pemuda pada ketika itu. Kita panggil dan kita berdebat. Dan pada saya, kalau adik-adik mahasiswa tidak ada kelebihan daripada segi itu, saya fikir apa pun sistem pendidikan yang sedia ada, kalau adik-adik tidak ada usaha yang lebih, saya fikir dia tidak akan bawa ke mana-mana. Dan saya boleh bersetuju dengan keadaan bahawa politik yang kalut menjadikan sistem pendidikan yang kalut atau sistem pendidikan yang kalut menjadikan politik yang kalut. Dan saya melihat, kalau kita melihat, selepas peristiwa tragedi 13 Mei,
Barulah pada ketika itu, apa yang disebut dasar ekonomi baru, barulah pada ketika itu disebut sebagai rukun negara, dan barulah pada ketika itu disebut tadi tentang Tun Mahathir. Dan saya membuat beberapa research pada tahun 74 ketika beliau menjadi menteri pelajaran pada ketika itu. Dan gagasan 3M, membaca, menulis, mengira, dan kemudian KBSR-nya, KBSM-nya adalah hasil daripada laporan kabinet yang dikemukakan oleh beliau. Adik-adik sekalian, adik-adik melihat ahli, saya sendiri sebenarnya membuat homework yang agak teliti. Saya sebenarnya bukan terdidik daripada segi pendidikan secara, ialah saya wakil rakyat muda dan kemudian dahulu bekerja dengan Telekom Malaysia. Tetapi bila saya membuat beberapa kajian-kajian, memang banyak kajian yang saya tengok dan saya melihat dan saya boleh merumuskan sebagai satu contoh. Kalau kita tidak punya political will yang tinggi untuk mengenepikan apa yang kita ada, kita hanya akan berpolemik daripada segi pendidikan, daripada segi politik itu sendiri. Ada dua kajian besar yang saya bawa, nanti mungkin saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang ada di sini berkaitan dengan sekolah wawasan. Sekolah wawasan, bila saya lihat, bila saya study, saya tidak ada apa salahnya. Kerana dia hanya menempatkan beberapa 3 buah sekolah menggunakan padang yang sama, pendidikan yang berbeza pun dengan sistemnya, tetapi padang yang sama. Itu pun dibantah sekeras-kerasnya oleh Dong Zong pada yang sehingga ini. Dan kita melihat satu perkara yang sangat mudah menempatkan pun tetapi masih lagi dibantah. Itu saya nak beritahu daripada segi bagaimana kritikalnya kalau kita tidak punya keazaman politik yang tinggi. Dan saya nak rujuk tentang Korea Selatan ini, memang saya fikir kalau ada satu kajian yang menyeluruh bagaimana mereka boleh membina, bukan saja daripada segi pendidikan, Prof. Ini Gangnam Style. Kan? Gangnam Style yang jogetnya begitu pun boleh popular di Amerika Syarikat. Bukan itu sahaja. Saya family background, wife, student Profesor Lu Tessel. Anak saya memang pendidikan agama di sekolah Ma'had. Bayangkan tuan-tuan, mereka bertemu dan berdiam tatkala melihat Running Man. It's a Korea base. Kan? Bayangkanlah, satu orang yang Tessel background, tuan-tuan faham, saya faham background Tessel ni macam mana. Kan? Anak-anak saya dengan daripada Ma'had Hamidiah, dan dia boleh bersatu dengan cerita Korea. Ini pandangan persekitaran saya. Bila tengok Running Man, semua dalam rumah diam. Lepas tu dia ni balik kan. Jadi maksudnya, satu kajian mestilah dibuat. Kenapa agaknya Korea ini semakin menonjol dan semakin menonjol. Dan sebagai penggemar kepada Samsung, nak sebut juga tu, Korea juga. Kan? Kita akhirnya boleh meninggalkan menjadi penggemar jenama itu, walaupun tahu 2 tahun setelah memakai jenama tersebut, tuan-tuan akan tukar handphone baru. Kan? Nampak tak? Macam mana Korea Selatan? Saya fikir di satu kajian yang mesti dibuat secara menyeluruh. Saya masih lagi bertegas. Kalau kita tidak punya keazaman politik yang tinggi, saya fikir kita akan berpolemik selama-lamanya dalam keadaan ini. Dan juga sebenarnya tuan-tuan, Budiman ni dia lain sikit lah. Saya bawa juga sebenarnya kalau kita nak berdebat tadi berkaitan dengan apa yang disebut pelan ini sangat detail sebenarnya. Tetapi saya juga bersetuju dasar polisi yang bagus tanpa pelaksanaan yang bagus juga menyebabkan dasar itu tidak ke mana. Dan satu lompang sebenarnya saya fikir daripada segi dasar dan pelaksanaan dasar. Dun Sungai Panjang ini majoriti kawasannya adalah kawasan kampung. Memang kampung lah Dun Sungai Panjang kan. Dapat juga keluhan daripada guru-guru bagaimana nak menjalankan pentafsiran berasaskan online kalau sekiranya dalam keadaan internet yang belum begitu sempurna. Nampak tuan-tuan? Dasar yang baik saja pada saya. Kalau tidak disusuli dengan prasarana, kalau tidak disusuli dengan keazaman pelaksanaan, saya fikir dasar itu tidak dibawa
dengan sebaik mungkin. Itu saja Pak. Saya Terima kasih kepada Tuan Moderator. Pertama soalan tadi. Political leaders are shaped by the education system. Bagi dua senario, American system dengan Karl Marx ya. Komunis. Okay, kita di Malaysia macam mana? Kita melihat apa yang terjadi, senario yang berlaku, incidences dan sebagainya. 57 tahun nak merdeka bila besok ya? Malam besok kan? Malam besok. Dah 57 tahun dah merdeka. Are we really merdeka secara menyeluruh or only physically? Nilai yang ada di Malaysia yang diambil pakai oleh political leaders, dengan itu mereka membuat keputusan dasar dan polisi. Adakah nilai itu berciri kelompok kita Malaysia ataupun telah diwarisi daripada penjajah kita? So that's the education system. Kita education system is education system yang telah ditinggalkan oleh British. That's why bagi orang Melayu ada dualisme. Pagi sekolah agama, petang sekolah kebangsaan. Dua sekolah, dua guru besar, dua guru, guru-gurunya, infranya lain, kosnya pun dua kali ganda. Padahal kalau kita lihat, bagi kalau orang Melayu Islam ini sepatutnya yang diambil pakai adalah yang syumul, yang holistik, hanya satu. Belajar dunia sana, belajar akhirat pun sana juga. So you don't have to have double cost. And the time, imagine nak lari, nak kejar lagi, nak hantar sana, nak hantar sini lagi. Ini di antara benda-benda yang kita lihat sekarang ni, di mana kita belum lagi merdeka secara sepenuhnya sebenarnya. So, our political leaders, kita ada choice. Yang saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh yang berhormat Tuan Budiman tadi. Kalau political leaders hanya mengikutkan, membenarkan diri mereka, hanya dibentukkan oleh the system, you are the trend follower. Ikut macam itulah. Makna, that's what you're going to get. Tetapi, sekiranya political leaders go beyond apa yang mereka telah pelajari dari formal education system. Macam saya, Prof. Dr. Supian belajar ke US, saya belajar ke Australia. Kita belajar mana tu, and then we have that kind of kita ni berlapang dada. Ini hari ni berlapang dada lah kan? Boleh duduk sama ni kan? Kita berlapang dada, we are professional, rational, dan melihat beyond our own political boundaries, nak tengok yang terbaik. The benchmark, itu mungkin yang disebutkan oleh moderator tadi. Kenapa dia letak South Korea sebelum ini, Switzerland, Finland, Scandinavian countries, yang kata the benchmark of education system. Jadi kita mesti cari mana yang baik. Bukannya di Jepun ke, bukan di Korea ke, bukan di Scandinavia. Where is it? And Malaysia is Malaysia. We don't have to follow every single thing apa yang South Korea buat. Kita tak payah nak ikut everything yang Singapore buat dan sebagainya. Kita belajar daripada semua, duduk sekali, what is the standards? So, the education system sepatutnya, as I said just now, should be beyond politics. So, we have to be the trendsetter. Hari ni, UNICEF tengah nak jadi trendsetter. Kan? Gitu. Seorang je akademik lah. Ni orang akademik lah ni. Orang IPT kan. Ini orang politik apanya. Okay, the confusion in politics. Our view. Sebab itulah adik-adik pelajar-pelajar ini. Some of you might be political leaders in future. Pewaris kita kot. Pelapis-pelapis. Ini perkara konsep yang penting. Apa yang kita buat, yang kita join organisasi mana ke apa, apa yang kita buat.
Sepatutnya bila dah melalui satu education system ni, sepatutnya membangunkan satu keupayaan, capability untuk seseorang membuat satu decision, satu keputusan yang telah mengambil kira segala aspek, segala perspektif, not just emotions. Itu yang SPICE ni, YB. E dalam SPICE tu, E tu tengah-tengah tu. Kadang-kadang emotions cloud all your decisions. Walaupun kata benda tu tak betul, tapi kalau tak suka tu, tak nak juga terima. Tapi kalau suka sangat tu pun, walaupun benda tu dah tahu tak betul, terima juga. Ini yang kita nak sampai. All this is called confusion. Walaupun kadang-kadang orang yang confused ni, orang yang tinggi-tinggi ni sikit kan, pendidikan tinggi dia kata, tetapi masih confused. So kita saya mintalah khususnya di UNICEL ini, pelajar-pelajar UNICEL ini membaca, mendengar, berdialog, bertanya, cari sumber yang sahih, authentic sources, bukannya dengar. Ada macam WhatsApp ke apa benda, Twitter benda you all buat, WeChat apa benda kan. It goes viral tapi you don't know where does it come from originally. Siapa yang bercakap? Apa konteksnya? Kenapa? Untuk jawab apa? So ini perkara seperti ini sepatutnya kena we have to go beyond. Kena tahu kalau kita nak dapat kebenaran, kita mesti mendapat sumber yang benar. Itu. So education system itu moderator sebut Mahathir era YB tak sebut tadi kan. We don't beginilah bagi saya ni jenis yang tidak tidak suka politicking. Even though I'm a political leader, saya tidak suka politicking. Saya once I know what I'm going to do, ada wawasan tu, ada kita dah jelas prinsip, because I'm trying principle centered leadership. Itu yang kita buat. Yang lain-lain ni nak bertelagah tentu pasal itu, that's called politicking. That's wasting a lot of time of political leaders. Sebab itu mereka tidak boleh memikir bagaimana nak membangunkan sebenarnya masyarakat kita. To lead, sometimes you have to be heard. You have to listen to other people. Not just kita je yang betul, tapi mungkin kita ada kesilapan dan kita ada keberanian dan kemampuan mendengar apa pandangan orang lain. So pendidikan boleh mengapakan pendidikan boleh melahirkan keupayaan sebegitu. Kalau tak, we are wasting our time. The third one is mediocre. So do educated leaders matter to a nation? Of course. Educated leaders yang berilmu. Adakah apa makna educated leaders? Is it because you got a lot of master's, PhD dan sebagainya? Is that educated? Itu dia balik kepada apa konsep education itu sendiri. Jadi kalau kita nak melahirkan satu political mediocre, political mediocre. Kalau kita ini satu the norms that we are having right now is politics means a lot of orang sana kata tak betul, orang ini kata yang ini tak betul. That's called politics. Now as it is. Sepatutnya kita lihat kalau mereka yang agak ke depan sudah, mereka sepatutnya kalau opposition, orang yang tak sama dengan mereka mengatakan benda yang betul, mereka have got the guts to say yes, he is right. Masa itu, insyaAllah, our system, our social system, kita akan melihatkan satu tahap di mana orang benar berani berkata benar dan kita boleh melihat kebenaran itu dengan mudah kerana orang yang bercakap benar itu is going to be supported not just within dia punya clan tetapi oleh orang lain juga. That is the kind of society yang kita mahu. Dulu kata first class mentality dan sebagainya. Ini yang kita mahu lahirkan dan Iqra yang educated leaders yang kita mahu lahirkan adalah mereka yang ada asas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makna mereka ini dididik di atas satu prinsip mencari ilmu dengan nama Tuhanmu
yang menciptakan. Not just semata-mata nak cari mana-mana buku, mana rujukan manusia sahaja, daripada sumber manusia saja, tetapi ilahi insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Lucy bertanyakan soalan yang banyak macam dalam Bible pula lah. Saya nak mulakan nama YB Budiman kalau boleh izin dengan saya. Apabila ibu bapa kita memikirkan nama anak, dia sudah ada vision dalam hidup dia. Apa anak dia yang dia nak lahirkan? Lalu orang Jawa biasa namakan berdasar kepada vision. Jadi kalau dia nak anaknya seorang yang berbudi, tabur budi, dia namakan Budiman. Kalau dia nak anak dia seorang yang pandai membaca dan menulis, dinamakan Suratman. Kalau dia nak anak dia hebat, segala-galanya hebat, dinamakan Superman. Dan kalau dia nak anak dia lebih kurang lah, dibagilah nama S. Kadarisman. Jadi maknanya dalam memimpin sesebuah negara, yang ditanya soalan makro tadi, harus ada, saya sebut tadi, gagasan pemikiran kepimpinan. Jadi dunia barat meletakkan demokrasi sebagai salah satu gagasan pemikiran kepimpinan dia. Maka seluruh sistem bermula daripada pendidikan, ekonomi, politik, apa saja semuanya disebut pendemokrasian. Demokrasi ini ada dua, satu dari sudut falsafah, satu dari sudut amalan. Kalau dunia Rusia meletakkan gagasan pemikiran kepimpinan itu berdasarkan kepada ideologi Marxis ataupun komunis. Maka segala laluan, bentuk, rupa, pentadbiran dan pendidikan semuanya menuju ke arah sana. Di Malaysia, seperti mana yang YB sebut tadi, kita ditinggalkan dengan satu sistem pendidikan penjajah. Tetapi sebagai seorang manusia yang dilahirkan fitrahnya percaya adanya Tuhan, maka kita meletakkan bahawa gagasan pemikiran kepimpinan ni harus bersandarkan kepada kemana hala tuju nak dibawa orang yang dipimpin. Kalau gagasan pemikiran tu kata, ataupun idealisme perjuangan tu mengatakan bahawa saya nak memimpin manusia ini hanya habis dalam dunia, maka segala bentuk laksana tindakan dan juga pelaksanaan tu akan habis dalam dunia saja. Tetapi kalau gagasan pemikiran tu atau idealisme perjuangan itu, ataupun dalam bahasa politik dia kata falsafah. Kalau dalam falsafah itu nak membawa manusia bukan saja baik di dunia tapi baik di akhirat, ada lagi satu alam yang lain, maka keseluruhan tindakan kita haruslah bersandarkan kepada apa yang akan dibawa kepada akhirat. Dan di sinilah beza di antara demokrasi yang dibawa oleh Barat dengan apa yang dibawa oleh Islam. Falsafah demokrasi mengatakan majoriti adalah suara Tuhan. Majoriti adalah suara Tuhan. Satu masa dulu, gereja kata di dunia Barat juga mengatakan gereja adalah suara Tuhan. Jangan lawan gereja. Maka ahli-ahli sains, termasuk Isaac Newton, mengemukakan teori graviti. Maka teori graviti mengatakan satu benda di lambung jatuh ke bawah. Jadi ilmu itu mencabar gereja. Maka gereja marah dan gereja bunuh ahli-ahli sains kerana ia tidak disebut dalam kitab. Jadi itu satu pemikiran. Pemikiran dipanggil sectarianism, bermazhab. Jadi kalau nak bawa konsep bermazhab itu dalam pendidikan, maka wujudlah sekolah seperti St. John, sekolah VI, sekolah convent, sekolah-sekolah lain. Maknanya falsafah mencorakkan bagaimana kita mendidik manusia. Jadi kita pilih falsafah mana. Di dalam demokrasi, yang berlawan dengan demokrasi adalah satu falsafah yang menolak sectarianism, menolak mazhab-mazhab. Kerana demokrasi mengatakan suara majoriti adalah suara Tuhan. Jadi kalau kita angkat tangan ramai-ramai, maka suara majoriti adalah suara Tuhan dalam proses mengundi, dalam proses apa sekali. Termasuklah apa-apa undang-undang yang dibuat, angkat saja tangan, maka itulah keputusannya. Jadi kalau kita ramai-ramai hari ini angkat tangan, berapa orang jadi setuju? Benarkan UNICEF memberi dadah pada semua pelajar-pelajar supaya mereka boleh belajar dengan baik, main sukan dengan baik, segala-galanya baik. Majoriti setuju, maka dilaksanakan tindakan itu. Tetapi itu habis kat dunia. Tapi kalau gagasan pemikiran tu berfikir bahawa kita sampai ke ujung sana, ke akhirat itu, maknanya kita jangan melanggar batas-batas. Jadi Tuhan adalah sebagai satu anchor, tempat di mana kita menjadikan rujukan.
Sebab tu dalam rukun negara kita meletakkan percaya kepada Tuhan sebagai perkara paling pokok. Dan tadi saya sebut tentang ni, YB sebut tentang spirituality. Apabila kita meletakkan spirituality itu sebagai satu bentuk membina manusia, maka rukun negara itu sebagai asas dalam dalam kita berfikir melaksanakan satu, artinya kita jangan langgar batas-batas yang disebut oleh agama. Misalnya, tak ada agama dalam dunia ni kata kita benarkan orang berzina. Tak ada ajaran agama kita suruh boleh. Maka pendidikan melarang manusia berzina menjadi pelacur seumpamanya diterjemahkan dalam proses undang-undang. Tidak ada pelacur berdaftar atau orang pelacur tak berdaftar. Lorong-lorong yang mahu kepada pelacuran yang merosakkan manusia hendaklah disekat. Jadi pemikiran itu. Baik, kita kembali kepada persoalan tentang di Malaysia ini. Saya melihat KBSM umpamanya yang menjadi satu sumber transformasi. KBSM, kurikulum bersepadu. Tetapi selepas daripada 20 tahun KBSM ni berjalan di negara kita dalam sistem pendidikan kita, kita dapati bilangan anak-anak yang kena buang tepi jalan makin bertambah. Manusia yang terlibat dengan dadah semakin bertambah. Manusia yang mak rempit pun semakin bertambah. Ada mak rempit dia suka mati di jalan yang lurus. Jadi kita dapati bahawa KBSM itu gagal. Jadi bagaimana kita sebagai kita kata kepimpinan yang gagasan pemikiran kepimpinan ni harus melihat semula ke mana hala tuju nak dibawa masyarakat yang dipimpin. Jadi kalaulah kata sama ada pemimpin yang ada pendidikan tinggi ni matters or not matters, saya kata matters sebab di dalam Islam mengatakan bahawa tidakkah kamu melihat orang yang ada ilmu berbeza dengan adakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Kerana ilmu itu menyuluh, membimbing manusia. Jadi pendidikan adalah satu bentuk membina tamadun manusia. Dan demokrasi ini sebenarnya dia boleh bercanggah dengan prinsip rukun negara. Dia boleh bercanggah dengan hukum agama. Kerana apabila angkat tangan mengamai, setuju habis. Dalam Islam pada pandangan kita, demokrasi falsafah demokrasi itu kita tak terima. Tapi kita terima amalan demokrasi. Jadi dua ada beza tu. Jadi kalau dunia barat, mereka menganggap bahawa falsafah demokrasi itu adalah suara Tuhan. Kita mengatakan tidak. Kita mengatakan amalan saja sebagai yang diterima dalam Islam, maknanya kita bincang ramai-ramai, kemudian kita angkat tangan boleh. Selagi mana tidak melanggar batas-batas Tuhan. Jadi batas-batas Tuhan itu banyaklah. Dan sebenarnya sebut tadi saya katakan bahawa tidak ada agama yang suruh umatnya mabuk, penganutnya mabuk. Tidak ada agama dalam dunia yang suruh penganutnya bunuh orang, buang anak, tak ada. Jadi perkara-perkara yang fitrah, yang manusia itu ada pada dirinya, sesuatu yang buruk itu, sebenarnya pemimpin dia harus peka terhadap perkara ni. Sebab tu bila orang bercakap tentang kepimpinan ni, sepatutnya dia buta warna. Buta warna ni maknanya buta etnik. Dia pimpin ni bukan pimpin satu kaum, dia pimpin seluruhnya. Jadi kembali kepada persoalan pendidikan ini, di mana di Malaysia kita membuat satu pendekatan, iaitu pendemokrasian pendidikan dalam Akta 1996 atau 1996 membenarkan pendemokrasian pendidikan. Tujuannya kerana apa? Dan saya puji benda ini kerana membenarkan ibu bapa memilih pendidikan yang bagaimana yang mereka nak anak mereka isi, capai, pilih seumpamanya untuk membentuk diri manusia. Jadi dan saya tidak fikir bahawa kerajaan yang ada sekarang ini mampu untuk memberi pendidikan seluruhnya kepada masyarakat kerana kefahaman gagasan pemikiran kepimpinan itu berbeza-beza. Tetapi kita mengambil yang baik, yang baik maknanya baik ni balik pada fitrah. Wallahu alam. Profesor Pengusi. Kepada semua yang mendengar dengan khusyuk jawapan yang diberi oleh 3 panel kita. Seperti saya nyatakan, it seems the time is not on our side. Kita nak habis by 11:30. Jadi seperti yang saya janjikan, saya nak minta 3 soalan. Kalau kita ada masa, kita lanjut tapi kalau tak ada, mungkin 3 soalan itu saja. So ada sesiapa yang nak kemukakan soalan, kau boleh tuju terus pada siapa
Saya buka 3 questions. Silakan. Sila ya, please. Jangan segan. Sesiapalah yang ada dalam dewan ni yang nak bertanya kepada 3 ahli panel kita. A full-fledged professor, educationist, full-fledged politician, and running the show. Okay. Okay, sila. Ding. Okay, yang ni dulu. Lepas tu, okay. Sila dek. Okay, baju hijau. Silakan. Kuat sikit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Arifin bin Musa daripada Fakulti Komunikasi dan Media semester akhir, dan saya ada soalan kepada Profesor Sufian. Yang kita sedia maklum, Profesor Sufian belajar di luar negara, dan saya nak tahu apakah perbezaan daripada sistem pendidikan di luar negara dan juga di tempatan dari sudut ideologi politik. Sama ada di luar negara ada elemen-elemen politik yang disekat ataupun secara terbuka. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Khairul. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Saya Khalid bin Pit. Saya tujukan pada YB Budiman. Dalam pembukaan dia menyatakan tentang kesediaan untuk korbankan amalan kita. Jadi minta pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, soalan kedua Encik Khalid. Soalan ketiga. Kita nak itu sekali je ya. Boleh tak? Soalan lagi? Janganlah segan. Satu soalan lagi. Nampak duk bisik-bisik kawan sebelah, tak usah bisik, tanya terus je lah. Cepat. Cepat sikit. Okey, silakan. Assalamualaikum, saya Muhammad. Saya punya soalan, tolong define kebebasan pendidikan dan jelaskan dekat mana dia punya batas-batas kebebasan pendidikan. Terima kasih. Okey. Itu Cik Muhammad soalan ketiga jadi kita. Okey, ada soalan dikemukakan oleh Profesor kepada YB. The third one kita bagilah kebebasan siapa nak jawab. Okey, silakan. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya melihat pendidikan di luar negara dan di dalam negara dari segi prinsipnya tidak jauh beza. Maknanya kita ada pilihan subjek khusus dan juga termasuklah kita nak berinteraksi sosial dan seumpamanya sama je, ada kebebasan mungkin lebih luas di luar sana. Di mana di Malaysia mungkin ada sekatan-sekatan yang saya sebut tadi, lorong-lorong narrow mindedness tu, ada usaha-usaha ke arah itu. Mungkin tujuannya ialah untuk mewujudkan jati diri negara bangsa. Tetapi jati diri negara bangsa itu sendiri pun mempunyai banyak kekeliruan dan dicabar dan tercabar. Manakala di luar negara tidak ada konsep nak mewujudkan jati diri sebagai satu negara bangsa, tetapi dia lebih terbuka luas lah. Jadi kita boleh pilih kita nak ikut yang mana, tetapi berpandukan kepada akar asal usul kita katakan berakar lokal, bertindak global ini. Kalau kita ada akar yang kuat daripada mana asal kita datang, kita tahu ke mana kita nak pergi, di mana kita berada, ke mana kita nak pergi, jadi itu akan mengekalkan jati diri kita walaupun kita duduk di mana negara sekalipun. Jadi itu yang keduanya, pendedahan dalam proses pendidikan itu telah menjadikan kita lebih melihat suasana di Malaysia ini dari helikopter view. Kita belum melihat apa yang berlaku di dalam kerana kita tidak duduk dalam selama 10 tahun di Amerika tu. Jadi kita boleh melihat mana yang terbaik yang nak dibawa dalam masyarakat kita, apa yang tak baik kita tak bawa dalam masyarakat kita. Jadi tapi dari segi pembangunan kepimpinan diri manusia seseorang pelajar ini, semuanya bergantung kepada kesediaan dia untuk terlibat sama dalam masyarakat, bercampur dengan masyarakat, ambil bahagian dalam masyarakat, misalnya dalam aktiviti koko lah. Jadi kalau dia pergi saja belajar,
Sama macam pelajar di Malaysia jadi pula buku, tak mengambil tahu tentang apa yang berlaku di alam sekelilingnya. Dan dalam Islam, Nabi mengingatkan kita supaya bukan daripada kalangan kami orangnya tidak mengambil tahu tentang urusan masyarakat. Jadi kalau dia duduk dalam library saja, maka dia jadilah manusia balik daripada Amerika ke, balik daripada Australia ke, ataupun duduk di Malaysia, dia akan jadi manusia yang tidak ada pemikiran kepimpinan itu. Jadi sistem yang ada di Malaysia sebenarnya membuka ruang. Persoalannya di Malaysia ni mungkin kita ada sekatan-sekatan yang kita kena merdekakan diri kita daripada sekatan-sekatan tu. Kerana di universiti lah tempat yang paling baik untuk bina idealisme perjuangan. Mungkin idealisme perjuangan dalam kampus satu masa hari ini tidak sama dengan apabila kita telah keluar. Kerana kepimpinan itu sendiri bersifat dinamis. Terima kasih. Saya nak respon yang adik saya bisa. Jangan takut dan jangan bimbang tentang sekatan. Jalan terus. Kerana apa? Kerana saya berpendapat dengan kita berani, dengan kita ada pendirian idealisme yang betul, baru kita dapat apa yang kita nak laksanakan. Saya nak sebutkan zaman saya dulu orang bising Akta Universiti, Kolej Universiti. Tapi sepanjang 3-4 tahun, berapa banyak peraturan yang dilanggar, tidak ada seorang pun yang kena buang universiti. Zaman saya. Sebelum tu dengan isu konsert, dengan itu saya fikir fasa yang lain, Prof. Tetapi zaman itu, maknanya apa? Jangan menjadikan alasan ketidak boleh bebas itu sebagai halangan untuk bereksperimen. Tetapi eksperimen yang dibenarkanlah mengikut nilai yang jati diri. Apa kebimbangan? Apa ketakutan? Nak rasa nak buat program sebab di universiti lah zamannya kalau kita buat apa juga program dan kita salah, tak ada orang yang marah sangat. Alah, budak-budak universiti. Adik-adik sekalian, saya ketika di universiti kita sampai pernah panggil almarhum Sultan Selangor yang dahulu untuk kita panggil rasmikan program. Tidak terfikir dalam pemikiran kita ketika kita umur 20-21 tahun ketika itu memanggil Sultan Selangor rasmikan program. Dia bermula daripada dream, idealisme. Apa nak buat? Oh, saya nak panggil satu hari nanti, nak panggil program, nak panggil menteri besar. Panggil. Jangan ada takut, jangan ada halangan. Kemudian nak dudukkan menteri besar dengan menteri pendidikan. Buat. Kan? Halangan-halangan tu pada saya fikir biasa. Yang penting adik, result itu tidak jadi masalah untuk mahasiswa. Yang penting proses itu. 3-4 hari lepas saya keluar surat khabar, mempertahankan tanah yang ada isu dengan kerajaan negeri, saya berucap atas tong ikan. Kecoh dia kata apa, wakil IBN berucap atas tong ikan. Bagi pihak rakan-rakan yang tak biasa, dia melihat itu suatu yang luar daripada tabi'i. Tapi kerana jiwa idealis memang dah dibina daripada dulu, bukan setakat atas tong ikan, atas lori pun kita boleh ceramah. Jadi kita tak melihat itu sebagai halangan. Nampak ya? Go for it. Go. Jangan ada risau, jangan ada kebimbangan. Salah biasa. Kan? Tapi juga ada risiko. Dan jangan takut dengan risiko tersebut. Kan? Tapi kalau adik just pergi kuliah, pergi balik kuliah, jadi tak boleh rasa. Kan? Brother yang bertanya tadi, dia fakulti apa? Meskom. Lagi you akan berjumpa dengan kepelbagaian makhluk manusia. You daripada Meskom, brother. Kan? Daripada Meskom, you akan jumpa dengan macam-macam jenis manusia nanti. Kan? Jadi bila 3-4 hari lepas, saya duduk dalam satu forum yang mereka itu mantan ahli PKR yang dipecat dan mantan ahli PAS yang dipecat yang memperjuangkan isu Menteri Besar Selangor untuk anak Selangor, dan saya berani duduk. Dan walaupun tak ramai juga rakan-rakan yang melihat tindakan ini sangat berbeza, pada saya jangan bimbang. Sebab masa depan politik suasana dah sangat berbeza. Kan? Siapa yang cuba menutup pemikiran dia kepada kejumutan, tidak mahu terbuka, dia akan disisih oleh zaman. Kan? Macam dia akan tersendirinya, terkeluar daripada mainstream. Ya? Brother, okey? Ya? Jangan ada kebimbangan.
Tuan bertanya tentang apa yang saya sebut tadi. Di peringkat awal saya menyebut tentang realiti pendidikan pada hari ini. Maksudnya apa? Maksudnya benar, siapa pun kerajaan dia nakkan pendidikan yang terbaik demi masa depan segmen. Tetapi ada beberapa realiti politik yang kita kena terima hakikat. Yang pertama ialah kita hidup dalam kepelbagaian bangsa dan agama di Malaysia. Majmuk ni itu. Dan saya sebutkan lagi, dalam keadaan 57 tahun kita merdeka ini, masih ada sistem pendidikan yang berasaskan orang Melayunya, sekolah vernacularnya orang Cina dan sekolah Tamil. Persoalan, saya wujudkan lagi satu kajian kes, ialah nak mewujudkan sekolah wawasan, bukannya nak mengubah kurikulum, bukannya nak mengubah pendidikan, tetapi menempatkan mereka yang berbeza satu lokasi yang sama. Itu pun dibangkang sekeras-kerasnya oleh politician, ahli politik. Dan saya nak sebutkan, sejauh mana kita sanggup dan bersedia ada keazaman politik untuk mengenepikan perkara-perkara tersebut untuk menuju ke arah satu sistem pendidikan yang baru. Itu tuan. Dan saya melihat dalam keadaan sekarang, kita nak buat perubahan sedikit pun, kan, masih ada lagi kelompok yang tak mahu kehilangan elemen pendidikan bangsanya. Saya fikir ini kita perlukan satu political will yang sangat tinggi. Kan. Bila? Berapa lama? Kalau tuan-tuan rasa saya dan Esko pun sudah boleh mula duduk bersama, saya fikir ini satu bibit yang boleh untuk dicerna dengan lebih baik untuk masa depan. Terima kasih kepada moderator. Sedikitlah daripada yang telah disebut oleh dua panelis tadi, dan khususnya kepada yang disebutkan oleh Tuan Budiman tadi. Bila kita merujuk kepada perlembagaan Malaysia, kita merujukkan pada perlembagaan diperuntukkan setiap ibu bapa itu ada hak untuk menghantarkan anak dia kepada sistem pendidikan yang dia pilih, kepada jenis sekolah yang dia pilih. Mungkin sebab itulah setiap ibu bapa tu dia nak pilih sekolah kebangsaan ke, dia nak pilih sekolah SJKC ke, SJKT ke. Ada pula yang tak mahu. Macam ada orang Melayu Islam yang tak mahu hantar ke sekolah kebangsaan dan lepas tu hantar ke JAIS, dia pilih sekolah agama rakyat. Semuanya itu diperuntukkan. Kecuali lah kalau ada satu perlembagaan itu diubahkan sehingga hanya satu sistem saja. Kerana itu adalah hak ibu bapa yang ada sekarang di dalam perlembagaan. Dan jadi dia tak boleh nak dipisahkan pada situ. Saya rasa yang lebih kena lebih fundamental. Yang masalah sekarang ni ada wawasan ke yang dibuat oleh kementerian? Ada sekolah wawasan. Sekolah Cina, kebangsaan dan Tamil diletak di dalam satu kawasan yang sama, tetapi sistemnya masih macam tempat-tempat lain juga. Ya? Hanya kawasan itu sahaja yang sama. Persoalannya, idealisme mereka, sebut perkataan idealisme yang digunakan oleh Habib Budiman banyak kali tadi, SJKC, SJKT dan SK ini, dia tidak merge, dia tidak melihatkan satu common point, common meeting point dia. Jadi sebab itu ia tidak berjaya. Selagi Cina, India, Melayu, dia masih syak wasangka, dia tidak boleh memahami, dia tidak boleh menghormati antara satu sama lain. Kalau orang Melayu kata, kalau orang Cina cukup makan, kami tak cukup makan. Kalau orang Melayu kata, orang India kalau dia ada kerja, orang Melayu tak cukup kerja. Selagi ini yang di dalam kepala, maka if this is the mindset and the heart set, there's no way that kita boleh menjayakan. Masih lagi dia tidak akan bertemu tiga-tiga jenis sekolah ini. So we have to come to tadi Prof kata reformasi. We need a paradigm shift. We need a paradigm shift. Anjakkan paradigma. So yang itu bawah Esko Pendidikan tak boleh, Habib Budiman tak boleh, dia kena atas sana. Siapa yang nak formulate the policy of pendidikan di dalam kementerian. Itu Habib Budiman boleh cakap kementerian lah. Yang tentang kebebasan pendidikan. Apa makna kebebasan pendidikan? Itu di antara lah tadi. Makna kalau orang Cina kata dia tak nak hantar ke sekolah kebangsaan, dia boleh hantar ke sekolah jenis kebangsaan
Cina ataupun mubalik dan sebagainya. Orang Melayu dia tak nak pergi sekolah kebangsaan, dia pergi sekolah agama rakyat. That one is also bebas. Begitu juga dengan IPT sendiri. Kalau dia macam Unicel, ada yang dapat 10A SPM, tapi dia tak pergi IPTA sebab dia sayang sangat kat Unicel kan. Bagus sangat Unicel, dia join Unicel. Itu di antara kebebasan dalam arti kata yang biasa. Tapi di dalam yang disebutkan oleh Prof. Dr. Sufian tadi, kebebasan pendidikan ini juga kalau kita melihatkan ada outcome, hasil yang kita nak capai daripada pendidikan, iaitu nak berjaya dunia, berjaya akhirat, jangan masuk neraka. Itu daripada perspektif kita daripada Kerajaan Selangor. Mana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mana berjaya di dunia, jaya akhirat, jangan masuk neraka. Cukup makan, cukup pakai, ada rumah, selesa, tak sakit di dunia, begitu juga di akhirat, nak juga cukup makan, cukup pakai, selesa, sonok, best di akhirat, jangan masuk neraka. Itu dia punya. So, kebebasan itu ialah kita boleh memilih cara. Sama ada is an English medium, bahasa Malaysia punya medium ke apa, itu kebebasan. Tetapi jangan langgar, jangan keluar daripada kerangka tersebut. Sebab kalau terkeluar, takut kita ni, dunia pun tak berapa berjaya, mungkin juga berjaya cari duit, tetapi tidak bahagia. Ada orang banyak duit, banyak harta, tapi tak bahagia. Ada yang isteri cantik, tapi tak bahagia juga. Kan? Kenapa? Sebab dia luar daripada tadi, menjadikan dia ini sebagai orang yang berjaya dunia, berjaya akhirat, dia keluar daripada kerangka tersebut. Saya nak kongsi sikit, tadi pengalaman tanya Dr. Sufian, macam mana sistem luar negara dengan di dalam negara. Dengan apa yang disebutkan oleh YB Budiman, sebab dia nampaknya dia juga langgar. Tapi berani nak take a risk. Kami ni daripada pemangkang dulu, sekarang baru jadi kerajaan di negeri Selangor ni, begitulah berani. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Yang aku ke benda tu juga, begitu juga begitu juga. Jadi saya rasa memang dekat luar sana, saya ambil matrikulasi selain daripada Bachelor Medicine dan Bachelor MBBS di Australia. Jadi ada masa lah kita nak bercampur-campur dengan orang, kita melalui sistem tersebut. Lain sikit mungkin daripada sini. Tapi bila di luar sana, kami kena berdikari. Mak ayah tak ada, pak saudara, tok saudara tak ada, raya-raya pandai-pandai sendiri. Kan? Raya pun tak cuti. Kan? Jadi kita kena pandai menjaga diri sendiri. So we build the kepimpinan. So as I said tadi, kalau kita follow the trend, orang tak puasa, Mak Saleh tak puasa, kita tak puasa lah. Orang tak tarawih, kita tak tarawih lah. Tapi if we are the trend setter, sebab itu kita kena ada nilai sendiri. We have to build that up first. Yang idealism tu tadi, kita sendiri mesti ada. Lepas itu, kita yakin dengan diri kita sendiri, we set a trend. We set the trend. So kebebasan pendidikan pun begitu juga. Kalau kita tak tahu lagi terombang-ambing, kita tak ada yang nak dipegang. First of all, nak jadi kepimpinan tadi, mesti ada tahu apa yang kita nak capai. Where are we? Where are we going? What are we? Why? Lepas tu barulah belajar how and which one. Fiqh awlawiyat. Ini mesti dipelajari oleh pemimpin kerana nak memilih yang ini ke yang itu. Every single day, you have to make decision. Buat yang ini ke buat ini? Plan ini ke plan itu? Or, if you fail to plan, that means you're planning to fail. So, tidak boleh menjadi pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, saya mengharapkan insyaAllah mudah-mudahan pelajar-pelajar di Unicel ini, sekarang ini dah boleh tengok. Kalau tak mungkin kita tak ada can nak apa. Wartawan tolong apa? Saya difahamkan ramai wartawan ni. This is not UG, okay? This is not UMNO and PAS, the form Selangor government. This is realizing apa yang kita kata pendidikan untuk semua, pendidikan is above politics. Ini adalah era baru politics, insya-Allah. Yang kita lihat Selangor yang sudah kita jaya realisasikan, insya-Allah.
terima kasih kepada para ahli panel. Kita ketiadaan masa dan saya tak boleh sambung lagi walaupun mungkin saudara-saudara ada soalan yang nak bertanya. It's almost 11:30 dan kita sepatutnya berhenti 11:30, ada 2 minit lagi. Jadi biarlah saya rumuskan perbincangan kita. Mula-mula sekali saya nak menyatakan betapa berterima kasihnya pihak penganjur UNICEF kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang telah membentangkan pandangan-pandangan mereka dan cuba menjawab soalan-soalan yang hopefully insya-Allah memuaskan kita. Saya nak komen sikit satu dua je sekadar pemikiran kepada kita. Saya masih ingat way back 10 years ago, Intan telah membuat kajian tentang hasil didikan ataupun keluaran sekolah-sekolah kita. Mereka telah membuat kajian, bermacam-macam kajian, dan salah satu kajian ialah lepasan College Islam yang pergi ke luar negara dan sebagainya. Mereka mengkaji lepasan College Islam 20 years after they graduated after SPM. Dan hasil kajian itu mengatakan mereka yang keluar 20 tahun kemudian yang pergi Malay College ke pergi mana-mana lah, the bestnya ialah College Islam. Yang 20 tahun kemudian berada di posisi yang baik, akhlak yang baik, berjaya sebagai leaders dan sebagainya. The report ada dengan Intan. Meaning that College Islam yang combine kedua-dua was the best of all. Tapi unfortunately seperti wajib kita kata, tidak ada keberanian politik. We should have taken that model and introduced that model as the mainstream model of the country. Tapi menjadi satu cepisan daripada sistem pendidikan kita sahaja. Sedangkan terbukti kajian itu menyatakan mereka yang belajar 20 tahun dulu Malay College ke apa dengan budak College Islam 20 tahun kemudian didapati yang belajar College Islam lebih baik sebagai managersnya, sebagai PTD officersnya dan sebagainya. Unfortunately that goes into the dustbin. Itu satu yang kalau kita cakap tentang model yang dilakukan oleh Intan atas kehendak JPA. Semua benda itu seperti saya katakan jadi masuk file lah. Tidak diambil sebagai pengajaran atau lesson yang boleh digunakan oleh Kementerian Pendidikan. Yang kedua, soal sekolah kebangsaan tak kebangsaan ini adalah sekali lagi saya nak ambil bagi dengan pandangan iaitu political leadership. Political leadership must seize the moment. And the moment doesn't come all the time. Saya masih ingat selepas May 13 incident, kita mahu menukar dan kita menukar sistem pendidikan dari bahasa Inggeris ke bahasa kebangsaan. Masa itu, kalau mengikut John Gurusami, John Gurusami adalah Setiausaha Agung Kesatuan Kesatuan National Union of Teachers, NUTT. Sebuah pertubuhan guru-guru yang cukup influential dan kerajaan takut. NUTP was very strong at that time. NUTP yang dipimpin oleh non-Malays ketika John Gurusami Setiausaha Agung, saya bercakap dia sendiri di sini few years ago dia mari. Dia kata we propose to the government at that time to change the entire system into bahasa. Not just English to bahasa, the entire system. Saya orang Cina, saya orang dia sokong, timbalan saya Cina pun sokong. Tapi leadership UMNO tak berani, takut. Takut orang Melayu oppose. Sebabnya sentimen nasionalisme Melayu terlalu kuat. Malay language is our language. Shouldn't be the language of others. So UMNO leadership refused to accept the recommendation of NUTP. Saya menukarkan sekolah Cina, Timur dan sebagainya kepada sekolah kebangsaan. Takut orang Melayu marah bahawa bahasa Melayu sekarang akan dikongsi oleh semua orang. And therefore, orang yang cakap bahasa Melayu boleh jadi DO-nya dan sebagainya. The fear. So dia kata we miss the moment.
Meaning that the leadership at that time did not have the political will to seize the moment. Ni seize the moment ini adalah penting. Dia tak sentiasa pulang. Dia tak sentiasa. So we miss. For whatever reason lah, sekarang bukanlah kita nak kata kenapa hapus sekolah Cina. Maksud ketika itu. Sebab sekarang ada orang mengatakan kenapa banyak-banyak aliran. We cannot do it now. Macam YB Halimah kata, this is enshrined in the constitution. But at that time, at that particular time, kalau nak buat, boleh buat. Maksud orang Cina dan India bersetuju. So seizing the moment is very important. Dan memerlukan political will yang luar biasa. Yang pada saya sebagai pemerhati political observer bidang saya, sociology of education and political sociology, tak banyak orang berani. Saya perhatikan sepanjang kepimpinan negara, dia beraninya Tun Razak saja. Even Dr. Mahathir dia mewarisi apa yang dilandaskan oleh Tun Razak. Apabila berlaku peristiwa May 13, for good or for bad, itu soal lain. Tapi apabila Tun Razak nak menukarkan Menteri Keuangan Tan Siew Sin dan Menteri Perdagangan, MCA came to him and said, we leave the government if you change the Minister of... Okay, you can leave, go to hell with you. That was the answer. So, MCA itu faham, dia nak duduk government. But the political will was there. Saya tahu ini sebab masa saya belajar dulu, duduk sebelah saya anak Tun Razak, Johari yang nombor 2. So dia cerita dalam apa yang ayah dia kata Tan Siew Sin. Go to hell with you. I'm going to take this post. Tidak ada political will. Yang saya rasa tidak ada pada kemudian. So why disebut political will is very important. Sekolah wawasan is just a political will. You don't have the political will. It was just to bring all schools di satu campus saja. Tolak kita diam. So Lee Kuan Yew understood very well the psychology of the Chinese. Never in the history of Chinese history there was democracy. China was never practiced democracy. It's always authoritarian all along. And you rule the people through authoritarian way. If you try to be democratic, you will not get what you want. And Lee Kuan Yew did that precisely in his country. Sebab tu di sekolah di Singapura tak ada sekolah Cina. He did it his way. Okay, sorry lah saya pula jadi penceramah. Okay, sekian. Sekali lagi lah saya nak nyatakan perhargaan dan terima kasih kepada pihak universiti, khususnya VC kita yang mempromosi dan mencadangkan idea kita buat seperti ini, dan insyaAllah kita akan lakukan lagi, kita akan panggil ramai lagi rakan-rakan kita, kenalan kita dari dalam, dari luar dan sebagainya, scholars, professionals, politicians, represent all shades of political pandangan, political views. Kita akan manfaatkan insyaAllah pelajar-pelajar kita mahu pelajar kita akhirnya keluar sebagai seorang yang matang, di samping mempunyai ilmu yang tinggi. Jadi sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengacara majlis. Okey, begitulah kita hadirin sekalian, dengan berakhirnya penggulungan daripada Tuan Moderator kita, maka berakhirlah wacana jejak nuansa 1 kita dengan tajuk pendidikan melahirkan kepimpinan masa hadapan.